Nama dia Samsul Iskandar Muhammad Akib, yang dihantar oleh Anwar Ibrahim, tuan-tuan, ke Bagan Datuk ini bukan untuk menang pilihan raya, kan? Saya rasa dia dihantar ke kawasan Kemalangan kerana beliau bakal dikuburkan di sini, tuan-tuan. Saudara, calon ini saudara ditolak di Melaka. Calon ini nak bertanding di tempatnya di Melaka pun orang Melaka tolak. Dan hari ini Anwar menghantar dia ke sini. Pernah menjadi naib presiden, pernah menjadi ketua perangan. Dan hari ini orang ni lah, tuan-tuan, yang dihantar untuk menamu fitnah. Dan kita tengok walaupun dia baru datang, saudara, pelbagai fitnah yang telah dilontarkan ke atas Datuk Seri Zahid. Dan hari ini kita nak kupas satu persatu. Saudara, fitnah yang pertama, dia mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid telah mendesak supaya Datuk Seri Ismail Sabri membubarkan parlimen, membubarkan parlimen kerana untuk menyelamatkan diri dia. Ini apa yang telah oleh tuan-tuan. Kita dah desak raya ni adakan lama dah. Kali pertama pilihan raya ni diadakan, tuan-tuan, ialah pada tahun 2020. Ketika itu kita dah asak Tun Dr. Mahathir dah sampai ke penjuru. Dia dah tak boleh tahan. Akhirnya saudara dia letak jawatan. Bila dia letak jawatan, saudara, kepimpinan UMNO, ahli parlimen UMNO, ahli parlimen PAS yang telah pun pergi ke Istana Negara pada ketika itu, mereka meminta supaya ke bawah dulu tuanku membubarkan parlimen. Ini berlaku pada Februari 2020. Jadi mana kata kita baru sekarang nak desak supaya parlimen dibubar. Kedua, tuan-tuan, kedua, bila mana Muhyiddin yang kita angkat menjadi Perdana Menteri, kerana pada ketika itu, saudara, COVID, akibat daripada perletakan jawatan Mahathir, walaupun dah dipanggil 222 orang ahli parlimen, tak ada seorang pun mendapat 112 kursi untuk membentuk kerajaan. Maka akhirnya yang di-Pertuan Agong telah meminta supaya ketua-ketua parti berpakat. Dan inilah punca, saudara, UMNO terpaksa berpakat dengan Bersatu, berpakat dengan PAS, berpakat dengan GPS Sarawak untuk membentuk kerajaan yang dipanggil Perikatan Nasional. Kita maafkan Muhyiddin. Kita lupakan pengkhianatan yang dia lakukan. Tapi apa yang dia balas pada kita, tuan-tuan? Saudara, dia telah pun membuli kita, menikam kita daripada belakang. Dia tidak menunaikan janji-janji yang dia buat pada kita. Malah dia nak segerakan pemimpin-pemimpin kita dihantar ke penjara, dicampur tangan dalam urusan mahkamah dan sebagainya. Jadi saudara, ini akhirnya menyebabkan kita sekali lagi telah mendesak supaya sokongan terhadap Muhyiddin Yassin ditarik. Dan akhirnya, tuan-tuan, akhirnya saudara, akhirnya pada ketika itu kita lihat Muhyiddin akhirnya telah pun meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri setelah beberapa orang daripada UMNO menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Malangnya pada ketika itu kita sekali lagi membuat keputusan, walaupun kita mahu diadakan pilihan raya, tetapi disebabkan wabak COVID-19 belum selesai, sekali lagi kita terpaksa menerima seorang Perdana baru buat kali ketiga. Kali ketiga kita minta supaya parlimen dibubarkan. Bila, tuan-tuan? Bila kita dah menang di Melaka, kita dah menang di Johor, kita minta supaya Perdana Menteri membubarkan parlimen kerana pada ketika itu kita ada feel good factor. Kita ada suasana yang menguntungkan Barisan Nasional. Kita minta dibubarkan. Tetapi pada ketika itu, saudara, ada perjanjian antara kerajaan dengan pembangkang yang hanya berakhir 31 hari bulan Julai. Barulah
Kalau ikut perjanjian tu sampai 31 Julai tak boleh diadakan pilihan raya. Selepas Julai barulah boleh diadakan pilihan raya. Maka lepas Julai, Ogos, September, Oktober akhirnya parlimen dibubarkan pada 10 hari bulan. Kita ingat boleh buat 10 hari. Jadi kita tak akan berhadapan dengan banjir. Tapi malangnya tuan-tuan, mereka menetapkan 19 hari bulan ini, barulah kita adakan pilihan raya. Kemungkinan kita nak langgar zon tak selamat, maknanya zon yang banjir ni, kemungkinan tu ada. Nak buat macam mana saudara, dalam SPR pun ada orang daripada Bersih macam Dr. Azmi Syahrul dan wakil daripada Bersih diangkat menjadi salah seorang daripada ahli Pesuruhjaya SPR. Tuan-tuan, kalau nak kata kita nak elak, nak menyelamatkan diri, saya nak beritahu tuan-tuan, begitu juga dengan kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid yang mengatakan kalau kita kalah pilihan raya ni, bukan saya ni yang kena, dia kata Wikasyong kena, Saravanan kena, Vigneswaran kena, Tok Mat pun boleh kena dakwa. Mereka mengatakan bahawa kita nak buat pilihan raya ni untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional daripada pendakwaan. Sebenarnya saudara, saya nak beritahu apa yang dimaksudkan oleh Datuk Zahid ialah kita nak pastikan jangan sampai Pakatan Harapan memerintah. Sebab bila Pakatan Harapan memerintah, sudah ada bukti yang jelas lagi nyata. Apa yang mereka buat tuan-tuan, mereka mengamalkan dasar lepaskan kawan, dakwa lawan. Kawan-kawan dia, kita tengok bila dia dapat jadi kerajaan, apa dia buat? Perkara pertama buat tuan-tuan, dia tukar peguam negara. Peguam kepada Ching Ping, peguam kepada Lim Guan Eng, diangkat tuan-tuan menjadi peguam negara, iaitu Tommy Thomas. Kemudian dia tukar ketua hakim negara, Richard Malanjut, diangkat menjadi ketua hakim negara supaya semua kes mahkamah. Dan hari ini pasukan petugas khas mendapati bahawa tuan-tuan, pelantikan ketua hakim negara pun tak ikut undang-undang dan menyalahi undang-undang dan boleh didakwa di mahkamah. Kerana sepatutnya nak lantik hakim ni saudara, ianya mestilah atas cadangan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Kalaupun Perdana Menteri tak setuju dengan cadangan ni, dia boleh minta nama lain daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Tapi Mahathir tak minta, malah yang mencadangkan ketua hakim negara tuan-tuan, Tan Sri Richard Malanjut, ialah Tommy Thomas ni. Dan Tommy Thomas mengaku ni dalam buku dia, bukan setakat Richard Malanjut adalah lantikan yang dicadangkan oleh Tommy Thomas, malah Tengku Maimun yang baru-baru ni menjadi ketua hakim negara juga adalah cadangan daripada Tommy Thomas. Dengan bangganya Tommy Thomas menceritakan dialah yang mencadangkan, padahal tanpa dia sedari, dia menceritakan satu kesalahan yang dia lakukan kerana menyalahgunakan kuasa, tidak mengikut Akta Pelantikan Kehakiman. Tuan-tuan, kita juga belum lupa bila mereka dapat kuasa, dia ambil polis pencen dah 2 tahun tanam sayur jadi ketua polis negara. Ingat lagi tuan-tuan? Ingat lagi tak? Ingat lagi kan? Hamid Badur tuan-tuan. Tak pernah dalam sejarah SPRM ni dia lantik orang politik. Latifah Koya dilantik tuan-tuan menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Saudara, dan bila mereka menguasai institusi asas negara ni, kita tengok tuan-tuan apa yang dia buat. Nombor 1, dia lepaskan Simara Sarasya. Ada 2 pertuduhan. Dia lepaskan Eric Paulson, dia lepaskan Tamrin Ghaffar, dia lepaskan Rafizi Ramli, Tien Chua, Hasan Karim, Pang Likun, Lim Guan Eng, LTTE. Banyak pemimpin dia tuan-tuan, berbelas pemimpinnya dilepaskan. Dan akhir sekali saudara, apa yang dia buat? Dia lakukan pendakwaan terpilih. Apa maksudnya pendakwaan terpilih? Apa maksudnya pendakwaan yang berniat jahat?
Apa maksudnya pendakwaan yang bermotifkan politik? Yang mana yang menyokong Mahathir, yang mana yang menyokong Muhyiddin, yang ini ada salah pun dia tidak didakwa. Contohnya tuan-tuan yang paling jelas, video yang saya bawa pergi ke pakar forensik di Jakarta dan juga di pakar forensik di Birmingham, United Kingdom. Video ini saudara, video yang jelas menunjukkan pelakuan seks luar tabi'i antara Azmin Ali dan juga Haziq. Disahkan, memang itulah orangnya. Tapi malangnya tuan-tuan, sebab dia adalah salah seorang daripada Menteri Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan. Ketika itu Mahathir Perdana Menteri, ketika itu Muhyiddin Menteri Dalam Negeri, maka tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas Azmin Ali. Ramai lagi. Tetapi bila ianya kena ke orang UMNO, orang UMNO pun ada beberapa jenis. Yang mana yang membantu Mahathir, pujuk Mahathir, pujuk orang untuk lompat ke sebelah sana, yang tu dia tak ambil tindakan. Tetapi bila mana Datuk Zahid diminta oleh Mahathir, tuan-tuan, diminta untuk apa dia? Untuk bubarkan UMNO, untuk bubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Kita lihat saudara, akhirnya baru 10 hari Datuk Zahid tak nak bubarkan UMNO. Akhirnya mereka telah pun mendakwa Datuk Zahid dengan 87 tuduhan. Jadi saya nak beritahu saudara, zaman Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, orang yang didakwa di mahkamah ni tuan-tuan, belum tentu mereka ini salah. Orang yang tak didakwa di mahkamah, saudara, belum tentu mereka ini bersih. Kerana orang yang membantu Mahathir, orang yang bekerjasama dengan Mahathir, orang yang lompat parti macam Mas Elmiati, nama dia, nama Mak Maslan disebut bersama. Antara yang menerima duit 1MDB kononnya, nama Mustafa Muhammad disebut bersama. Tetapi bila mereka tuan-tuan lompat parti, mereka tidak didakwa. Mereka dibersihkan sebersih-bersihnya tuan-tuan. Hari ini alhamdulillah saudara, nasib Datuk Zahid baik, kerana dia diadili di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hakim tu lagi sebulan nak pencet, nak ugut pun tak lut. Betul tak? Lagi sebulan nak pencet, nak ugut pun tak lut, nak rasuah dia pun dah nak pencet, nak bagi jawatan naik pangkat. Macam mana? Betul tak? Jadi akhirnya Datuk Zahid dibebaskan. Cuma yang saya nak beritahu pada tuan-tuan, apa maksud pendakwaan terpilih ni? Kes Datuk Zahid ni adalah contoh yang paling jelas sekali. Dia dapat dana politik. Dana politik ni saudara, ahli politik ke parti politik nak pilihan raya, mestilah ada dana politik. Betul tak betul? Tuan-tuan ada masalah apa-apa jumpa wakil rakyat kan? Agak-agak gaji wakil rakyat tu cukup tak cukup? Tak cukup. Rakyat ada masalah dekat rumah tak makan, cari wakil rakyat. Api kena potong, air kena potong, cari wakil rakyat. Ada yang kereta kena tarik pun kadang-kadang sampai cari wakil rakyat juga. Anak dapat pergi universiti pun cari wakil rakyat. Betul tak? Gaji wakil rakyat berapa sen sangat tuan-tuan? Kecil. Jadi memang wakil rakyat dibolehkan mengambil ataupun ahli politik dibolehkan mengambil dana politik. Tak salah, tidak salah. Tapi bila Datuk Zahid terima, tiba-tiba benda yang tak salah ni jadi salah. Dia terima duit daripada UKSB. UKSB tu tuan, dia terima duit daripada UKSB. Saudara, bila dia terima duit daripada UKSB ni tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, Allah Ta'ala nak tunjukkan, mereka nak tunjukkan Datuk Zahid ni buruk saudara. Sampai 40 tuduhan. Bila Datuk Zahid menerima dana politik daripada UKSB. Tetapi saudara, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangannya. Sesungguhnya perancangan Allah Ta'ala tu lebih hebat daripada perancangan makhluknya. Akhirnya apa berlaku? Dalam mahkamah ni tuan-tuan, saksi bukan saksi kita, saksi pihak yang mendakwa ni beritahu bukan Datuk Zahid je dia bagi sumbangan politik, Mahathir pun dia bagi sumbangan politik. Baru kita tahu tuan-tuan, tengah Mahathir dapat 2.6 juta,
Muhyiddin dapat 1,3 juta. Syafiq Abdal pun dapat, Hanifah Aman pun dapat. Tetapi persoalan hakim sendiri tanya, nama ni nama orang lain mana? Kenapa yang lain ni tak didakwa? Kenapa yang lain ni tidak disiasat? Ini bukti yang paling jelas tuan-tuan, apa yang saya panggil sebagai pendakwaan bermotifkan politik. Kerana Datuk Zahid tak nak tunduk dengan Mahathir, maka dia didakwa. Kerana Datuk Zahid tak nak bubarkan UMNO, maka tuan-tuan, bila dia terima daripada UKSB, ianya dianggap rasuah. Tetapi bila Mahathir terima, ianya dianggap sebagai sumbangan politik ataupun political donation. Ada ke tak ada tuan-tuan? Jadi Samsul Iskandar, kita nak beritahu dengan dia, sebelum dia lempar fitnah ni, kita nak beritahu. Orang kampung pun hari-hari tengok live kita ni, dia dah tahu, dah faham dah. Betul tak betul tuan-tuan? Siapa sini selalu tengok saya punya live? Tolong angkat tangan. Nampak tu? Dia lah mengikuti. Kalau dulu dia boleh tipu orang kampung, sebab orang kampung banyak tengok TV. Sekarang nak tengok TV pun bayar tuan-tuan. Kalau tengok Astro Awani, kita pun confuse. Ini TV Anwar Ibrahim ke TV Mahathir? Lebih pro ke sebelah sana, betul lah. Ini belum lagi kita buka Malaysia kini memang terang-terang Pakatan Harapan. Kita buka utusan pun lebih banyak cerita buruk pasal kita daripada membantu kita. Kadang-kadang kita confuse. Itu sebab dalam tempoh pilihan raya ni, dalam tempoh 2-3 minggu ni tuan-tuan, kita cuti daripada tengok surat khabar lain. Kita tengok hanya UMNO online, kita tengok hanya BN Coms, kita tengok Facebook page Datuk Zahid, Mat Hassan, Datuk Najib. Facebook dia masih berjalan. Ataupun tuan-tuan boleh tengok di Facebook saya. InsyaAllah saudara, kita akan menyampaikan maklumat yang tepat, bukan fitnah seperti mana yang dibuat oleh Samsul Iskandar. Jadi saya nak beritahu kepada saudara Samsul Iskandar, hari ini dalam dunia ni tuan-tuan, hanya pembangkang di Malaysia yang tak nak pilihan lain. Tuan-tuan ada rasa pelik? Tempat lain, saya nak beritahu, di France mereka buat demonstrasi nak tukar kerajaan, minta dibuat pilihan raya. Di UK mereka tak puas hati kerana pound jatuh, mereka tukar kerajaan. Perdana Menteri baru beberapa 45 hari jadi Perdana Menteri, dah letak jawatan. Tapi di Malaysia ini pembangkang bersatu, tak nakkan pilihan raya. Sebab apa dia tak nak pilihan raya tuan-tuan? Sebab mereka tahu saudara, mereka tahu bahawa masa mereka untuk hilang kursi-kursi yang sedia ada itu sudah terlalu dekat. Ada setengah-setengah parti ini kemungkinan besar akan berhadapan. Dah boleh bayangkan contoh macam parti Pribumi ni tuan-tuan, sudah boleh bayangkan batu nisan yang bakal dipacak tuan-tuan, menandakan pengakhiran parti ni. Itu sebab kita lihat kawan-kawan kita Perikatan Nasional tak nak pilihan raya. Kita lihat PKR tak nak pilihan raya, DAP tak nak pilihan raya, Mat Sabu tak nak pilihan raya. Sebab apa? Sebab mereka tahu mereka akan kalah. Dan bila mereka kalah tuan-tuan, contohnya macam apa ni, siapa nama, Muhyiddin Yassin, dia fikir kita akan mengamalkan politik dendam macam ni. Tapi ini Datuk Seri Zahid sendiri sudah pun menyatakan komitmen dia. Kalau kita memerintah, kita tidak akan mengamalkan politik dendam sama macam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Kita tak akan mengamalkan politik dendam. Sebab apa mereka ni gelabah? Sebab dia tahu saudara, bila mana dia jadi Perdana Menteri, silap besar dia tuan-tuan, nak mengelakkan daripada berlakunya undi tak percaya di Parlimen, satu negara di lockdown. Ingat lagi tak tuan-tuan? Bila dia lockdown ni saudara, diisytiharkan darurat pada ketika itu, dia telah membelanjakan 600,000 juta ringgit
600 bilion. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan, 600 bilion ini rata-rata dia berikan direct nego projek kepada kroni-kroni dia, tuan-tuan. Itu sebab kalau pilihan raya ni tuan-tuan tengok bendera Perikatan Nasional lebih banyak, lebih meriah daripada Barisan Nasional. Kalau orang yang dapat upah untuk pasang bendera BN ni kurang, kadang-kadang tak ada upah pun sukarela je, dapat minum roti kering dengan kopi U. Tapi kalau naikkan bendera Perikatan Nasional, bayarannya lumayan. Jangan pelik, tuan-tuan. Dia orang bagi duit, ambil. Sebab duit ini sebahagian daripada duit yang mereka perolehi dengan meluluskan 600 bilion yang dibelanjakan zaman darurat tanpa perlu dibawa ke parlimen untuk diluluskan. Ini kita kena jelas.